Salam sejahtera, anda bersama saya Reza Zulkafli dan ini Niaga Awani. Kita mulakan dengan perkembangan dalam negara. Program insentif pengambilan pekerja Penjana Kerjaya di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana telah pun bermula. Perkeso berkata majikan yang mempunyai kekosongan jawatan dan sedang mencari pekerja boleh mendaftarkan profil di penjanakerjaya.perkeso.gov.my. Tambahnya memandangkan Penjana Kerjaya akan mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Perkeso menggesa individu yang masih menganggur termasuk siswazah dan lepasan sekolah untuk mendaftar di portal My Future Jobs www.myfuturejobs.gov.my. Tambahnya pencari kerja yang memerlukan bantuan boleh menghubungi atau hadir ke pejabat Perkeso di seluruh negara dengan angka pengangguran yang dilaporkan meningkat kepada 5% pada April sebelum ini. Kita menyaksikan tentunya ini boleh memberikan manfaat kepada mereka di luar sana yang mencari pekerjaan. Kita bersama dengan Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso, Rohaimi Mat Rosli, untuk membincangkan berkenaan dengan portal ini. Pertama sekali, siapakah sasaran My Future Jobs ini dan juga bagaimanakah ia dikhususkan untuk kumpulan sasar ini? Terima kasih ucapkan kepada Cik Rizal. My Future Job ni merupakan sebuah portal yang kita taklifkan sebagai portal nasional untuk bangsaan yang akan membantu para pencari kerja di luar sana dari segi mendapatkan peluang-peluang pekerjaan. Dalam konteks ini kita tidak mensasarkan hanya grup-grup tertentu, dia terbuka kepada semua rakyat Malaysia. Mana-mana yang sedang mencari kerja, mereka boleh berdaftar dengan My Future Job dengan melengkapkan maklumat profil dan juga resume mereka untuk kita bantu mereka dari segi carian pekerjaan. Ia merupakan satu portal yang berinteraksi antara majikan dan juga pekerja, di mana majikan juga akan mengiklankan kekosongan jawatan tersebut di dalam My Future Job, dan proses carian akan dilakukan dengan menggunakan sistem job matching yang kita integratekan dalam sistem ini supaya majikan dapat mendapati calon-calon yang telah pun berdaftar dalam My Future Job ini, yang mana syarat yang ditetapkan oleh majikan, mereka akan dapat mendapati calon-calon yang bersesuaian. So untuk itu juga saya jelaskan oleh Rizal tadi, saya nak amat mengalih-alihkan pihak di luar sana, khususnya para majikan ni, sebab kita lihat kesan daripada COVID-19 ni dari segi angka bilangan mereka yang diberhentikan kerja juga meningkat. Kalau menurut statistik daripada Pejabat Sistem Insurans Pekerjaan Perkeso, hingga Jun tahun ini sahaja jumlah kes yang telah dilaporkan kehilangan pekerjaan sebanyak 39,808 kes. Dan ini agak besar angkanya kalau kita lihat perbandingan dengan jumlah statistik sebelum ini pada tahun lepas untuk tahun 4084. Bayangkan baru setengah tahun, hampir setengah tahun ni sehingga 14 Jun yang lalu angkanya telah mencecah 39,808. So sudah tepat masanya bila kerajaan memperkenalkan hiring incentive ini ataupun program pengambilan insentif pekerja ini tepat pada masanya, khusus dalam usaha kita nak membantu mereka di luar sana untuk percepatkan proses carian pekerjaan, dan masa sama juga untuk membantu majikan yang hendak memulakan semula bisnes mereka untuk mencari pekerja-pekerja yang sesuai dengan keperluan jawatan yang akan diiklankan. Dan Rohaimi, saya tahu Rohaimi menyatakan bahawa jumlah angka yang telah dibuang pekerja meningkat dengan tinggi untuk sehingga Jun pada tahun ini. Adakah ini juga akan menyaksikan peningkatan untuk kaunselor kerjaya dan juga bantuan kerjaya yang Perkeso sediakan untuk memastikan bahawa mereka ini dapat diberikan panduan dengan lebih terperinci? Ya, betul. Bila kita bicarakan tentang My Future Job, dia adalah satu portal yang bersendirian. Sebaliknya kita ada juga elemen yang kita support dalam My Future Job. Kerana untuk Perkeso, kita tak percaya pada portal semata-mata. Sebenarnya kita menggunakan pendekatan human touch di sini. Buat masa ini kita ada lebih kurang 424 pegawai kaunselor kerjaya di Perkeso yang akan membantu para pencari kerja, yang akan monitor dari segi progres pencarian pekerjaan mereka. Di samping itu juga pegawai-pegawai Perkeso yang kita namakan sebagai kaunselor kerjaya ini juga, mereka berada di setiap pejabat-pejabat Perkeso di seluruh negara, dan para pencari kerja atau para majikan yang hendak mengiklankan kekosongan jawatan, mereka boleh mendapatkan khidmat bantuan daripada kaunselor kerjaya ini khusus dari segi cara penggunaan portal itu. Walaupun kita ada guideline, mereka masih boleh berkomunikasi dengan kita untuk kita bantu. Dan dari segi bantuan kaunselor kerjaya ini bukan sekadar monitor saja, yang betul-betul ialah kita juga akan bantu para majikan dari segi mengenai pasti calon-calon yang bersesuaian dengan keperluan jawatan yang dicari oleh pihak majikan. Dan di samping itu juga para pencari kerja akan dipantau dan masa ke semasa dari segi progres temuduga yang dihadiri
termasuk juga bagi mereka yang mungkin dah hilang skill, kita juga perlu menjadikan bantuan untuk melatih mereka semula itu dari segi persediaan untuk kembali semula seperti sesi terbuduga. Kadang-kadang skill itu kadang bayangkan mereka sebelum ni telah pun bekerja sekian lama, dan nak item pula semula terbuduga, kadang dah mula start lupa skill dari kata-kata terbuduga dan sebagainya. So ini perkara yang kita lihat bahawa dalam konteks kita menyediakan perkhidmatan pekerjaan tak memadai. Kita bergantung semata-mata pada portal. Sebab ini perlu ada elemen human touch di sini, dan kita menyediakan perkhidmatan case management bagi setiap kes yang berdasar di bawah MyCityJob. Dan dari segi majikan juga, kita tidak membiarkan majikan cari-cari sendiri. Kalau majikan memerlukan bantuan termasuk khidmat, jadi kita mengaturkan sesi terbuduga antara majikan bersama dengan klien-klien ini, kita akan bantu mereka. Dalam masa yang sama, Rohaimi, apa lagi graduan dan juga penganggur boleh dapati nilai tambah? Kerana Rohaimi menyatakan ini bukan hanya sekadar portal. Saya tahu ada latihan juga disediakan di dalam portal tersebut, dan juga ada nilai-nilai tambah lain yang graduan dan juga penganggur boleh dapati jika mereka ingin dapatkan pekerjaan baru. Ini sepertinya mempersiapkan mereka untuk berdepan dengan satu tempoh pekerjaan baru dan juga masa depan yang mungkin mencabar melihat kepada keadaan ekonomi semasa pada ketika ini. Betul. Jadi kita bicarakan tentang latihan di bawah program insentif pengambilan pekerja. Pekerja adalah diberi mandat oleh kerajaan, dan kita di bawah Kementerian Sumber Manusia akan melaksanakan dua aktiviti latihan saya nampak di sini. Yang pertama ialah berkaitan dengan My Apprentice. My Apprentice ini lebih pada latihan kemahiran pekerjaan yang akan dilaksanakan khusus untuk membantu para graduan juga pekerja yang ataupun lepasan sekolah yang nak memulakan kerjaya. Di mana-mana majikan yang nak mengambil My Apprentice ini di kalangan lepasan sekolah ataupun graduan ini, mereka boleh menjadikan latihan kemahiran kepada mereka untuk grup ini. Dan untuk untuk bantuan ini, insyaAllah kerajaan telah menyediakan keputusan RM600 bagi setiap perancis untuk mereka memulakan latihan kemahiran. Dan bersebut tentang latihan, saya tak nafikan juga, kita kena lihat dalam konteks masa ini juga ialah cabaran. Ialah apabila peluang-peluang pekerjaan itu yang sesuai dengan kemahiran ataupun akademik yang ada di kalangan para pencari kerja. So untuk itu juga di bawah bantuan program pengembangan insentif kembali bekerja ini, kerajaan juga turut menjadikan khidmat bantuan latihan. Cuma ini saya tekankan di sini ialah dari segi latihan actually ialah latihan yang diperlukan oleh sebuah majikan itu sebaik mereka mengambil pekerja itu untuk bekerja dengan mereka. So, apa skill yang diberikan dalam latihan ini? Okey, dia tentang latihan, dia bukan bersifat open punya latihan. Sebaliknya kalau tengok di bawah program ni, latihan bermakna majikan perlu mengambil pekerja tersebut terlebih dahulu, dan bila mereka mengambil pekerja tersebut, mereka melihat okey, perlu ada di support dari latihan yang bersesuaian untuk lengkapkan kemahiran mereka supaya mereka komplit dengan pekerjaan yang majikan tawarkan tersebut. Dalam konteks ini, latihan yang kita tawarkan adalah bersifat place dan train. Maksudnya kita place dahulu dan train pekerja-pekerja tersebut. So saya yakin bila sebut tentang universiti ini, kita tidak nak sekadar latihan diberikan, tapi in the end latihan yang diberikan tak boleh marketkan pekerja tersebut. Biasa dalam konteks ini kita cukup dari segi pelaksanaan latihan, dan insyaAllah kita akan bekerjasama dengan HDS dalam mengelapasi apakah latihan-latihan yang diperlukan. Dan dalam konteks ini kita menggalakkan majikan sendiri, of course majikan yang lagi mengelapasi apa skop latihan yang mereka perlukan bagi setiap seorang pekerja yang mereka nak gajikan tersebut. Dan saya tahu ada juga indikator jurang pekerjaan, dan juga bagaimanakah graduan dan juga penganggur boleh lihat di manakah diri mereka berbanding dengan jurang pekerjaan. Adakah ini mengukur skill, mengukur pengalaman? Apa yang diukur dalam jurang ini, dan juga bagaimana mereka boleh mengurangkan jurang tersebut? Okey, para pekerja di luar sana, satu kelebihan dalam portal MyCityJob ini adalah mereka dapat mengatasi jurang dari mismatch padanan pekerjaan mereka. Sebab benda ini penting. Kadang-kadang kalau kita lihat bila majikan mengiklankan kekosongan jawatan, mereka telah mengatakan apakah keperluan, bukan setakat keperluan dari segi akademik, tapi juga keperluan dari kemahiran-kemahiran tertentu yang pihak majikan cari. Okey, dan bila sebaik sahaja para pencari kerja ini melengkapkan profil dalam kita punya MyCityJob ini, mereka juga turut mengungkapkan apa skill yang mereka ada. Inilah keunikan dalam MyCityJob, mana apa keperluan yang diperlukan oleh pihak majikan, termasuk juga kameran, dan apa sahaja kelebihan ataupun kemahiran yang ada bagi pihak itu akan dimatchkan akan dimatchkan dalam proses tarian dalam MyCityJob ini. Dan kat situ secara tak langsung, bila para pencari kerja melihat
mereka akan dapat tengok percentage dari segi matchnya mereka, dari segi keperluan majikan. Sebagai contoh, kita ambil contoh mereka yang mungkin dalam bidang satu dari kalau kita disebut ada stigma dan dulu. Mereka boleh lihat percentage benda seperti majikan memerlukan statistik ini, dan mereka boleh lihat berapa kurang dari segi padanan mereka, dan kat sini memang yang kita lihat mereka tahu kita akan menyiapkan jadi untuk jadi perkara yang lebih untuk meletakkan payung dapat saling lain. Sebab kita kena lihat bila dalam saingan secara pekerjaan sekarang ni, mereka juga turut bersaing sesama sendiri. Of course, kelebihan bukan setakat akademik, tapi dari segi kemahiran yang akan dicari oleh pihak majikan di luar sana. Okey, Rohaimi, kita akan beri berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini nak bincangkan berkenaan dengan pelbagai lagi perkara. Kita akan beri berehat seketika, kembali selepas ini, ya, Rohaimi. Dan bertemu kembali, kita masih lagi bersama dengan Rohaimi Mat Rosli, Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso. Rohaimi, mungkin daripada kacamata majikan pula, bagaimana ini akan membantu mereka? Kenapa mereka perlu pilih portal My Future Jobs berbanding dengan portal-portal mencari pekerja lain di luar sana? Apa kelebihan portal My Future Jobs? Okay. Portal pekerjaan My Future Jobs ini merupakan satu portal yang menggunakan Standard European Classification of Occupation, ESCO, di mana setiap jawatan termasuk skill dan kompetensi akan dipadankan dengan kehendak keperluan majikan. Itu yang paling penting. Dan bila kita kata tentang itu saja, portal ini juga turut berintegrasi dengan sistem caruman Perkeso, yang mana kita akan dapat mampu mengenal pasti individu-individu yang kehilangan pekerjaan dan memerlukan bantuan Perkeso untuk bantuan penempatan pekerjaan ataupun mengesahkan skillnya sekolah itu telah kembali bekerja. Kenapa penting? Kerana dalam sistem untuk bantuan dari segi program insentif kembali semula bekerja, kita akan track majikan-majikan yang menggajikan pekerja ini untuk tentukan dari segi kelaikan mereka untuk menerima bantuan insentif daripada sebuah program ini. Kerana ini penting kerana kita tak nak nanti majikan sekadar menyatakan bahawa caruman tiada caruman dibuat, dan itu sistem tak diintegrasi untuk kita memantau sama ada pencari-pencari kerja ini benar-benar digajikan oleh pihak majikan. Itu yang paling penting saya lihat dari segi integrasi. And then bila sebut tentang portal ni juga, kenapa pentingnya pada majikan, kita melihat bahawa portal ini juga dibangunkan berasas pada standard OECD yang merangkumi penempatan pekerjaan, ada kaunseling kerjaya, kaunseling insentif bagi golongan yang perlu, bantuan mobiliti, bantuan keluarga dan sebagainya. So dalam konteks ini bila kita sebut tentang portal ni, dia bukan sekadar portal untuk majikan mengiklankan kekosongan jawatan. Di samping itu dia juga akan membantu para majikan di luar sana untuk mengenal pasti, mencari kandidat yang bersesuaian, yang mana bukan sekadar melihat pada akademik seperti yang dijelaskan di awal tadi, termasuk juga untuk melihat, untuk memilih calon-calon yang berdasarkan lokasi yang majikan nak. Sebagai contoh, katakanlah majikan daripada Johor Bahru ingin mencari pekerja di sekitar Johor Bahru. Dan melalui portal ini kita boleh gerakkan apa calon-calon yang telah berdaftar yang dari segi lokasi pilihan pekerjaannya di Johor Bahru untuk kita match dengan majikan yang berada di sekitar Johor Bahru. So itu antara kelebihan yang ada. Di samping saya nyatakan tadi di awal dari segi khidmat pegawai perkhidmatan pekerjaan yang disediakan. Dan kelebihan juga selain daripada itu, portal ini juga yang akan memperbaikkan kerana ia juga dipacu oleh artificial intelligence, dan ia membolehkan peranan yang lebih cepat kepada pencari kerja dan juga pihak majikan. Tak, ada dua perkara menarik yang saya dapat lihat dalam infografik yang diberikan oleh Perkeso, iaitu perkara tentang peningkatan kesejahteraan sosial dan juga peningkatan kerjaya. Apa yang diberikan kepada pekerja, penganggur, graduan di situ? Bagaimanakah Perkeso melihat kepada aspek peningkatan kesejahteraan sosial dan juga peningkatan kerjaya tersebut? Lihat impak apabila seseorang yang kehilangan pekerjaan. Kita bukan sekadar melihat kesannya pada ekonomi, tapi sebaliknya turut beri kesan kepada dari kesediaan ataupun dari sudut psikologi mereka. So, bila sebagai penyedia perkhidmatan pekerjaan negara, kami bukan sekadar menyediakan sokongan perkhidmatan pekerjaan, tapi kami menekankan elemen dari segi pengurusan sesuatu kes itu dengan menggunakan pendekatan biopsikososial. Biopsikososial maksudnya kita kena lihat bahawa setiap individu yang hendak dibantu ini, kadang-kadang mereka tak bersedia dari sudut kesediaan mental mereka untuk kembali semula bekerja. Saya ambil contoh especially bagi kes-kes yang merasakan, yang rasa down dengan mereka ni, dan mereka rasa dengan tahap akademik mereka, dengan rasa hilang confidence mereka untuk berhadapan dengan penemu duga, dan termasuk juga dari segi tekanan yang mereka sukar mereka tangani dalam situasi semasa ini.
Yang mana kita lihat perlu ada human time, macam saya cakap yang saya jelaskan di awal tadi, yang mana pegawai-pegawai kita akan membantu melihat dari sudut biopsychosocial ni, apa elemen yang kita boleh bantu mereka supaya mereka benar-benar telah bersedia dan get ready untuk menghadiri temuduga dan kembali semula bekerja. Dan bila kita sebut tentang peningkatan kerjaya, ya, mungkin ini juga satu daripada portal yang boleh para pencari kerja di luar sana melihat dari segi kemahiran-kemahiran, skill-skill yang mereka ada, yang boleh mereka marketkan diri mereka dengan kehendak majikan. So, sebab bila kita melihat tentang kemelihan kerjaya, mungkin setengah individu tu nak mencari peningkatan dari segi kerjaya, mungkin nak tukar area, mungkin nak beralih kepada kerjaya-kerjaya yang baru. So, ini ada ruang yang mereka boleh lihat, dan kalau kita lihat pun sekarang tu kita agak terkejut kalau sejak kita lancarkan portal kita pada hari Isnin yang lalu, dan sehingga hari ini dari segi bilangan pengguna yang termasuk majikan yang telah berdaftar dengan portal ini, ia telah mencecah sebanyak 2,081, manakala job seeker ramai 9,508. Saya yakin bila ramai lagi majikan yang akan berdaftar dalam portal ini dan pekerjaan kerja, dari segi peluang-peluang khususnya dari segi kerjaya, mungkin ada setengah nak beralih kerjaya atau mungkin setengah nak meningkatkan kerjaya, mungkin mereka dah ada kerja-kerja tertentu dalam masa mereka bekerja sebelum ini yang mereka boleh marketkan diri mereka. This is ruang yang mereka boleh lihat dan utilize portal yang kita ada. Dan Rohaimi, saya nak tahu cara-cara untuk orang gunakan portal ini. Saya tahu adakah mereka harus ke pejabat perkeso ataupun mereka boleh daftar saja di atas talian untuk mulakan, kerana kita tahu sekarang ini mungkin sukar untuk bergerak dan juga mereka mungkin kurang yakin untuk keluar dari rumah. Bagaimana mereka boleh mendaftar dan juga berapakah kos yang perlu mereka bayar untuk mengambil latihan ataupun untuk kos-kos lain ini? Adakah ada sebarang kos yang mereka harus tanggung? Bila sebut tentang My Future Job ni, ia merupakan satu portal percuma diberikan tanpa perlu apa-apa bayaran dikenakan. Dan para pencari kerja, para pencari kerja sekarang ni tak perlu berpusu-pusu datang ke pejabat SOCSO, sebab tambah pula dalam keadaan masa sekarang ni kita kena jaga kena patuhi syarat yang gabungan tetapkan seperti PKP bersyarat ini. Kita memudahkan para pengguna di luar sana, mereka boleh melayari kita punya portal through online saja, myfuturejob.perkeso.gov.my, dan mereka terus masukkan profil mereka dan kemahiran-kemahiran mereka ada, skill. Itu saja dia punya proses. Begitu juga pada para majikan di luar sana. So jangan, don't panic, tak perlu nak berputus-putus. Prosesnya mudah saja, hanya perlu buat register secara online. Itu saja. Okey, dan Rohaimi, jangkaan Rohaimi pada jumlah mereka yang akan masuk ke dalam portal untuk mencari pekerjaan. Saya tahu Rohaimi menyatakan bahawa ketika ini lebih 9,000 orang telah mendaftar dan juga lebih 2,000 majikan. Adakah jangkaan ini akan meningkat lagi dalam minggu-minggu akan datang? Jumlah ini akan meningkat. Cuma saya nak highlightkan juga di sana, para majikan harap dapat bersabar sedikit. Kita punya trafik pun makin meningkat. Mungkin ada sikit dari segi sistem agak slow, tapi ini antara perkara yang kita sedang tangani sekarang ni. Tapi saya yakin bila kita lihat kita baik untuk membantu rakyat dan juga majikan di luar sana, saya harap portal ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Dan jumlah ini yakin akan terus meningkat. Dan kita akan try berusaha untuk tangani. Dan masa apa-apa saja masalah dan kiranya para majikan menghadapi masalah, boleh menghubungi pejabat PESO kita maupun menghubungi pegawai-pegawai kita. Even kita dah wujudkan pun, kita punya bilik gerakan di Putrajaya yang kita namakan bilik gerakan hiring insentif. Apa-apa persoalan berkaitan dengan program pengambilan pekerja ni, insentif, termasuk juga apa-apa isu berkaitan dengan My Future Job, mereka boleh terus ke kita punya call center di Putrajaya di talian 0380915300 ataupun mereka juga boleh mengemailkan apa-apa isu dan masalah mereka ke penjana-kerjaya@perkeso.gov.my. Terima kasih Rohaimi Mak Rosli, Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan Perkeso, membincangkan berkenaan dengan portal My Future Jobs dan juga bagaimana peranan Perkeso memberikan nilai tambah kepada graduan dan pencari pekerjaan di luar sana. Terima kasih Rohaimi Mak Rosli. Kita teruskan dengan perkembangan luar negara. Pasaran saham di Wall Street meningkat untuk hari ketiga berturut-turut pada Selasa. Ini selepas angka jualan runcit Amerika meningkat dengan lebih tinggi pada Mei. Peningkatan ini adalah lebih tinggi daripada yang dijangka pada ekonomi ataupun oleh pakar ekonomi sebelum ini.
ini, indeks Dow Jones meningkat 2% dan S&P 500 naik 1.9%. Peningkatan jualan runcit ini memberikan lebih harapan yang ekonomi Amerika akan dapat keluar daripada kemelesetan dengan lebih pantas. Namun kes COVID-19 yang masih meningkat di beberapa lokasi di dunia menghadkan peningkatan saham dengan pelabur masih khuatir. Pengurusi The Fed beri amaran yang ekonomi Amerika berdepan kemelesetan yang lebih buruk dalam masa yang sama ketika ini ketidaktentuan tentang bila dan kekuatan pemulihan masih tinggi. Menurut pengerusi Jerome Powell, lebih lama kemelesetan berlaku, lebih buruk kesannya kepada pasaran pekerjaan dan perniagaan. Long periods of unemployment can erode workers' skills and hurt their future job prospects. Persistent unemployment can also negate the gains made by many disadvantaged Americans during the long expansion. If a small or medium-sized business becomes insolvent because the economy recovers too slowly, we lose more than just that business. These businesses are the heart of our economy and often embody the work of generations. Beliau membuat kenyataan berkenaan dalam sesi penerangan kepada Kongres. Dalam masa yang sama, Powell menegaskan The Fed komited untuk melakukan semua dalam kuasanya untuk memastikan kesan COVID-19 kepada ekonomi dapat dikurangkan. Namun menurutnya, pemulihan penuh hanya akan berlaku jika pengguna yakin yang COVID-19 telah dibendung. The Fed sebelum ini telah menurunkan kadar faedah jangka pendek ke paras terendah dan membeli lebih $2.1 triliun bond perbendaharaan untuk menyuntik tunai ke dalam pasaran. The Fed dalam masa yang sama turut membayangkan kadar faedah akan kekal hampir sifar sehingga 2022. Pada Isnin, The Fed mengumumkan ia mula membeli bond korporat untuk memastikan syarikat dapat akses kepada hutang. Sebelum ini, The Fed menjangka kadar pertumbuhan ekonomi Amerika pada suku kedua adalah yang terburuk dalam sejarah. Pakar menjangka KDNK suku kedua Amerika akan menguncup sebanyak 40% tahun ke tahun. Antara kumpulan pekerjaan yang dijangka teruk terjejas adalah pekerjaan dengan pendapatan rendah dan kumpulan minoriti. Ini dengan jumlah pekerjaan kumpulan ini yang jatuh 35%. Ini adalah pekerjaan dengan jumlah gaji dalam kumpulan 25% terendah. Pemohon untuk manfaat berkaitan pekerjaan di UK meningkat 23% pada Mei kepada 2.8 juta orang. Menurut Jabatan Statistik, jumlah pemohon bantuan itu yang termasuk individu pengurangan gaji, cukai sementara dan diberhentikan kerja adalah 125% lebih tinggi berbanding Mac. Menurut Jabatan Statistik, jumlah pemohon bantuan berkaitan pekerjaan termasuk individu dengan gaji dikurangkan dan diberhentikan kerja adalah 125% lebih tinggi berbanding Mac. Jumlah mereka yang bekerja turut jatuh 2.1% antara Mac dan Mei. Menurut laporan, jumlah pengangguran dijangka lebih tinggi jika kerajaan tidak memberikan bantuan pengekalan pekerjaan yang telah berikan manfaat kepada 9 juta orang yang cuti tanpa gaji. Bantuan berkenaan memberikan pekerja 80% gaji dengan maksimum £2,500. Namun kerisauan kini adalah kadar pengangguran yang dijangka meningkat naik mendadak apabila bantuan itu dihentikan pada Oktober. I think we had feared, some people have feared, economists said that the figures would be worse still. A lot of people, of course, nearly 9 million people are being protected by the furlough scheme and another, I think more than 2.5 million self-employed in addition to that. Dengan pembukaan lebih banyak perniagaan pada Isnin lepas, jumlah pekerja yang cuti tanpa gaji kini mula menurun. Pada April, ekonomi UK menguncup 20% dan ini mungkin membayangkan perbelanjaan untuk minggu-minggu akan datang kekal rendah. UK dijangka akan umum satu lagi pelan rangsangan ekonomi dalam beberapa minggu akan datang. Dan paparan itu mengakhiri Niaga Awani untuk pagi ini. Teruskan bersama kami di Astro Awani Berita Segenap Dimensi. Saya Riza Zulkapli. Salam hormat.